sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sedikit pembentangan ataupun penerangan tentang pendidikan dan hubungan ini. Jadi sebelum kemerdekaan, Tanah Melayu tidak memiliki sistem pendidikan kebangsaan. Maka dengan itu kerajaan Inggris telah melaksanakan sistem persekolahannya berasaskan perkauman, di mana pendidikan Melayu, Cina dan Tamil diwujudkan. Jadi pendidikan sekolah Melayu ini biasanya terletak di kawasan perkampungan. Pendidikan sekolah Cina pula di bandar, manakala pendidikan untuk sekolah Tamil terletak di kawasan ladang getah. Jadi hal ini telah menyebabkan perpisahan etnik lah. Selepas peristiwa 13 Mei, sistem pendidikan ini telah menitik berat perpaduan nasional berasaskan ideologi hukum negara yang telah diwujudkan. Oleh itu, hasil laporan jawatan kuasa telah menyaksikan kurikulum baru sekolah rendah dan kurikulum baru sekolah menengah telah diwujudkan. Jadi seterusnya perkembangan sistem pendidikan dalam meningkatkan hubungan etnik di Malaysia pula semua sekolah diwajibkan untuk menjalani perhimpunan bersama-sama semua etnik dan menggunakan bahasa Melayu lah sebagai bahasa pengentara ataupun bahasa rasmi. Kemudian peranan guru pula digalakkan, adalah guru menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyertai aktiviti kumpulan yang telah disediakan di sekolah, dan seterusnya guru perlu mengembangkan dan mendalamkan kemahiran pelajar supaya kemahiran pelajar tersebut ada ataupun dapat digunakan dalam khidmat masyarakat apabila mereka sudah habis bersekolah nanti. Jadi seterusnya peranan pihak pentadbiran iaitu hubungan baik guru dan masyarakat adalah tujuan perkembangkan sistem pendidikan di sekolah dan mengalahkan amalan pendidikan dalam pelbagai budaya, sekaligus dapat membina pendidikan yang kreatif dan menilai perbezaan budaya, dan sekaligus mampu meningkatkan lagi daya perpaduan kaum. Jadi terakhir sekali, perhubungan antara pelbagai etnik itu merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Jadi Malaysia adalah antara negara majmuk yang punya banyak etnik, dan seterusnya pendidikan ini memainkan suatu yang penting dalam meningkatkan interaksi di antara mereka, antara etnik. Seterusnya persekitaran pembelajaran juga perlu bersifat multi etnik supaya pelajar dapat berinteraksi dengan baik. Dan terakhir sekali, proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia perlu berinteraksikan falsafah pendidikan kebangsaan supaya supaya perpaduan dapat dicapai dengan baik. Terima kasih. Okey, saya akan sambung pembentangan kumpulan kami untuk tugasan hari ini, iaitu berkenaan topik 7, iaitu pendidikan dan hubungan etnik di Malaysia. Okey, saya akan cover dua topik, iaitu keberkesanan sistem pendidikan dalam meningkatkan hubungan etnik dan peranan kurikulum dalam meningkatkan hubungan etnik. Pertama, keberkesanan sistem pendidikan dalam hubungan etnik adalah ianya menyediakan ruang fizikal untuk pelbagai etnik bersosial atau berkomunikasi. Kedua, ianya dapat meningkatkan pola interaksi sosial antara etnik. Ketiga, ianya mampu mencapai perhubungan antara kumpulan etnik secara optimum. Keempat, pelajar berpeluang mengenali budaya pelbagai kaum, terutamanya di PTA. Kelima adalah hubungan antara kaum dapat dieratkan. Untuk kedua pula, iaitu peranan kurikulum dalam meningkatkan hubungan etnik, ialah peranan pertamanya ianya dapat memupuk nilai pendidikan yang positif, sebagai contoh berbudi bahasa, berdisiplin, berfikiran terbuka antara kaum ataupun antara hubungan etnik. Kedua, ianya melahirkan insan yang berbudi pekerti dengan hubungan yang baik dalam pelbagai etnik. Ketiga, interaksi sosial pelbagai kaum dapat diwujudkan. Dan keempat ialah persefahaman, hormat menghormati dan keberkesanan kaum dapat diwujudkan di Malaysia dan di APTA hendaknya.